Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maru bozu. Apa khabar semua traders dekat luar sana? Okey, selamat datang kepada episod ketiga Maru Mula Trade. Woo! Okey, dekat situ pula. Okey. Alright. So hari tu first episode tadi aku dah cerita overall trading ni macam mana. Okey, nombor 2 episod kedua ada cerita macam mana structure untuk korang nak membeli. Okey, jadi kita dah sampai kepada first part, which is untuk korang nak menjadi trader, korang kena ada sebuah broker. Okay, betul ke sebuah? Okay, kalau salah BM tolong komen kat bawah. Okay, so korang kena ada broker. Okay, jadi kenapa penting broker ni? Sebab bila you mungkin pada awal you trading, mungkin you tak apa-apa tengok sangat broker, mungkin apa-apa broker tak kisahlah apa dia charges. Okay, tapi as a season trader, okay, macam aku dah lama, bukan aku season trader, orang lain lah. Kenapa pentingnya broker ni? Sebab every time korang klik button buy, every time korang klik button sell, buy, sell, buy, sell, buy, sell, setiap itulah dia akan ada charge korang. Okay, so jadi charge apa benda charges yang ada dekat dalam broker, jadi aku akan explain kali ini. Okay, so bila korang memilih broker, apa yang korang perlu pentingkan dalam memilih broker. Okay, so jom. So broker ni adalah orang tengah antara korang sebagai seorang trader. Okay, ni korang trader kan. Okay, dan apa benda yang korang nak belilah, which is korang punya asset. Okay, instrument ataupun instrument. Okay, so korang nak beli tu, korang kena ada orang tengah yang dipanggil broker. Okay, jadi bila dia jadi orang tengah ni, of course lah dia akan ada charges. Okay, sebab apa? Sebab macam korang simpan dalam bank, dalam bank pun ada charges kan. Okay, jadi dia orang akan mengenakan charges kepada you as a trader. Okay, jadi sangat-sangat penting you pilih broker yang betul, sebab kalau you pilih broker yang salah, okay, nanti you punya charges ni akan meningkat berganda-ganda. Okay, mungkin korang trade sehari 2 hari tak rasa, tapi bila korang trade seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, katakanlah satu trade, okay, okay, let's say for example katakanlah satu trade, okay, dia charge korang let's say 50 sen. Okay, 50 sen dollars lah. Okay, agak-agak korang kan dalam masa 1 bulan, okay, berapa banyak trades yang korang buat? Okay, 1 bulan ada 20 hari trading days. Okay, let's say sehari korang masuk mungkin dalam 5 kali. Okay, 5 kali ni pun bagi aku sikit lah kan. Okay, korang masuk sebanyak 5 kali. So 20 kali 5 dalam 100 kali entry sebulan. Kalau dalam setahun korang masuk kata 200 ni dah lebih kurang lah. Okay, dapat berapa Tunggu kira sekejap. Aku belum sikit 5 matematik ni. Okay, 50 sen darab 1200 kali trade, $600. $600 babe. Okay, banyak tu. $600 setahun untuk bayar. Ni kalau convert kepada RM, which is duit korang, 600 darab 4. Okay, darab 4 lebih kurang 2,400 semata-mata untuk broker fee. Okay, jadi itu sebabnya korang kena betul-betul ambil tahu apa yang broker charge korang. Okay, mungkin pada waktu awal-awal korang start trading, korang start demo, actually no problem lah, sebab demo ni tak ada buat efek apa pun, dia tak efek kat account korang. Okay, tapi bila you dah lama trading, you dah dapat rentak, okay, awal-awal you nak belajar, is okay, maybe you pakai apa broker yang you nak. Okay, tapi bila you dah dapat rentak, okay, bila dapat rentak sikit, and then you dah mula kena pilih this specific, benda-benda yang spesifik macam ni, supaya dia tak makan kat duit korang long term. Okay, rugi babe. Alright, so apa charges pertama yang ada? Okay, nombor 1 charge yang ada adalah okay, so apa charges yang ada? Okay, so nombor 1 dia akan charge korang adalah commission. Mesti ada commission lah. Okay, so apa commission ni? Ialah setiap trade yang korang buat, dia akan charge commission. Okay, dia akan charge commission. Okay, so ini yang aku cakap dekat charges ni adalah semua possible cost yang dia akan charge dekat korang. Bukan semua broker charge semua benda Alright. So nombor 2 dia akan charge korang spread. Okay, nombor 3 dia akan charge korang swap. Nombor 4 dia akan charge korang admin fee. Okay, so ni overall ni adalah charges dia. Okay, so kita pergi kat yang nombor 1, commission. Zoop. Okay, so the commission ni apa? Commission ni adalah charge per trade. Okay, charge per trade.
Okay, dan you kena tahu trade apa maksud per trade ni. Per trade adalah bila korang keluar, maksudnya bila korang buy, dia akan charge satu kali. Bila korang sell, dia akan charge satu kali. Contohlah korang nak beli saham Apple. Okay, you nak beli saham Apple. Okay, macam tu Apple. Okay, let's say contoh korang nak beli saham Apple. Bila korang klik saja button buy, okay, bila korang klik button buy, dia akan charge korang. Let's say kita ambil commission ni, ambil 50 sen tadi lah. Okay, 50 sen. Okay, dia akan charge korang 50 cents. Okay, 50 sen. Bila korang nak jual balik saham, okay, korang nak jual balik, dia akan charge korang lagi 50 sen. Macam tu. Okay, dia mesti ada 2 kali charge. Okay, jadi total charge berapa? Jadi total dia akan charge korang adalah sebanyak $1. Jadi cuba korang bayangkan, katakanlah you nak beli Apple tadi, okay, dia charge you $1 round turn, kita panggil dia round turn ataupun per trade. Okay, jadi bila dia charge you $1, kalau kita ikut calculation tadi, which is you akan trade sebanyak 1,200 kali setahun. Okay, sehari kita ambil macam 3 kali trade kan, ataupun 5 kali trading. Okay, total you akan charge back untuk commission saja dah $1,200. Convert jadi duit kita, duit ringgit Malaysia, dia akan charge korang 4,000, lebih kurang 4,000 lebih 4,500. Okay, tak kerugi tu. Okay, itu sebab you kena tahu apa yang broker charge kat you. Okay, alright, so ada lagi sikit kita nak terangkan pasal commission ni. Okay, so dalam terms dia charge commission ni, korang kena faham satu benda. Dia ada 2 terms yang korang kena faham. Okay, so terms yang pertama adalah dia akan cakap, dia akan bagi tu dekat website dia. Dia akan bagi tu dekat website dia, dia cakap per lot size. Maksudnya apa? Kalau dia cakap per lot size bersamaan dengan 0.50, bermaksudnya ini adalah untuk belian sahaja, untuk buy sahaja. Macam tu, untuk buy sahaja. Okay, dan bila korang sell, dia akan charge korang lagi satu. Okay, terms nombor 2 dia akan pakai ialah round turn. Okay, bila dia cakap round turn, let's say dia cakap okay, round turn adalah sebanyak 0.50. Okay, ini maksudnya apa? Ini maksudnya untuk korang buy dan korang sell adalah sebanyak 50 sen. Okay, jadi jangan tertipu kalau dia cakap per lot size, let's say contoh kan 10 sen. Dia cakap, gila murah. Rupanya dia akan charge korang 2 kali, sebab satu untuk beli, satu untuk jual. Korang nak cari yang round turn dia murah. Okay, korang nak cari yang round turn dia murah. Let's say kalau dia cakap round turn adalah sebanyak 0.10. Okay, jadi maksudnya bila korang buy atau korang sell, dia hanya akan charge sebanyak 10 sen. Okay, so jadi itulah charge commission. Okay, kebanyakan broker memang akan ada commission ni, cuma ikut kepada account apa yang korang pilih. Okay, alright, charge yang kedua adalah charge yang kedua adalah spreads. Okay, so jadi spread ni banyak ada bila korang ada 2 harga, which is bid price dengan ask price. Okay, alright, so jom. Okay, so spread ni apa dia? Apa dia spread? Spread ni adalah perbezaan, okay, adalah beza antara harga bid dan ask. Okay, bid dan ask. Okay, alright. So spread ni kalau korang main options, dia akan ada spreads. Okay, dia akan ada bid price, dia akan ada ask price. Okay, dan dia kalau korang main commodities, forex ataupun CFD, okay, dia akan charge korang spreads. Okay, nak senang faham spread ni macam mana? Okay, let's say contoh, ambil contoh paling simple. Okay, which is yang korang tukar duit. Okay, let's say you tukar duit dekat money exchange, you nak tukar daripada ringgit Malaysia ke Mexican dollars. Okay, ambil US dollar, euro, ambil euro. Okay, contoh you nak tukar daripada ringgit Malaysia kepada euro. Okay, so bila nak tukar kepada euro, okay, dekat bila you pergi kat pengurut wang dan jalan-jalan, lepas tu you mesti akan tengok board harga tu, berapa euro sekarang, you tanya-tanya, betul tak? Okay, so you tengok apa, kan dekat situ ada we buy dengan we sell. Okay, we buy tu maksudnya apa? We sell tu maksudnya apa? We sell tu bila you nak beli dekat dia currency. We buy tu apa? Bila you nak jual dekat dia currency. Okay, let's say contoh, I dah ada duit euro dalam tangan, I nak tukar kepada ringgit Malaysia, kita akan tengok we buy. Kalau I daripada ringgit Malaysia, I nak tukar kepada euro, kita akan tengok we sell.
Okay, ke korang tengok dua-dua? Kan? Okay, so korang perasan tak? Kenapa harga we buy lain? Kenapa harga we sell lain? Okay, jarak antara dua harga itulah adalah keuntungan untuk money exchanger tu. Okay, let's say contoh, I nak tukar duit I kepada kepada USD. Okay, so let's say I ambil RM400. Okay, ambil RM400, I tukar kepada US dollars, I dapat $100. Okay, tapi katakanlah I tukar je kan. Lepas tu, I ambil balik. Okay, I cakap, okay, I nak tukar balik duit Malaysia. Okay, agak-agak you dapat balik tak you punya RM400? Confirm tak dapat. Mungkin dia akan bagi kat you RM390 sahaja. Sebab apa? Sebab harga we buy dan we sell tu berlainan. Okay, so jarak antara tu adalah spread. Okay, so spread ni, okay, spread ni dia akan charge, okay, setiap kali trade. Okay, setiap kali trade dia akan charge korang spread. Every time korang trade dia akan charge korang spread. Okay, itu sebab you kena pilih spread yang kecil-kecil. Okay, ikut instrumen. Okay, bukan semua broker spread dia power. Okay, ada certain broker yang spread dia power dekat gold. Ada certain broker yang spread dia power dekat silver. Ada certain broker yang spread dia power dekat Euro USD. Okay, contoh Euro USD ada yang kosong lah, ada yang satu pun ada. Alright, okay, so itu adalah spreads. Okay, by the way, kalau ada apa-apa yang korang tak faham, boleh komen kat bawah, ataupun nak video apa-apa yang aku nak buat, just komen kat bawah, nanti aku akan buat untuk korang. Alright, so next, charge apa yang akan ada? Okay, next adalah charge swaps. Okay, aku warning awal swap ni kalau korang tak ambil Islamic account. Okay, kalau you ambil Islamic account, dia tak akan ada swap. Okay, kalau you ambil Islamic account, ada swap, maksudnya account tu tak Islamic lagi lah tu. Okay, jadi pergi chatting dengan broker you cepat-cepat sikit, cakap nak tukar kepada Islamic account. Okay, swap ni apa? Swap ni adalah satu charge, okay, yang dia akan charge dekat korang jikalau korang hold position overnight. Okay, overnight. Okay, overnight charge. Okay, basically ni kita banyak apply dekat forex lah. Alright. So, swap ni dia akan charge macam mana? Let's say contoh macam forex katakanlah dia buka pada pukul 7 pagi. Okay, sehingga let's say contoh okay, so contoh dia buka pada pukul 7 pagi. Dia tutup pada pukul 6 pagi. Okay, dia akan buka selama 23 jam kan? Okay, 23 jam dia buka. Okay, jadi macam mana dia akan charge swap? Okay, katakanlah kalau you dah beli pukul 7 pagi, okay, kata you buy kat sini, you dah beli pukul 7 pagi, you buy, okay. Kalau you sell pada keesokan harinya, maksudnya pukul 7 pagi next, baru you klik button sell, okay, dekat sini automatic dia akan charge korang swap. Okay, dan charge swap ni adalah berbeza mengikut broker. Okay, dia akan charge korang interest. Jadi interest ni yang Islamic kita Muslim tak boleh main lah. Sebab apa? Sebab ni adalah riba. Okay, jadi make sure korang ambil Islamic account sebab kita nak elakkan dia charge interest. Okay, so kita Islamic faith, kita tak boleh ambil yang ada interest. Okay, alright. Kalau tak nak, macam ni tak nak kena charge swap, boleh je. Let's say contoh you tak nak kena charge swap, boleh, tak ada masalah. You kena jual, kata you dah buy kat sini kan, you kena make sure you dah jual kat mana sebelum dia tutup pukul 6 pagi tu. Okay, sebelum dia tutup pukul 6 pagi, korang dah kena sell. Jual. Korang kena jual korang punya position. Jadi dia tak akan charge korang swap fee. Okay, so ingat swap fee ni adalah untuk yang korang yang tak buka Islamic account. So tolong buka Islamic account, jadi korang boleh mengelakkan charge. Unless you bukan Islam, okay, you tak kira pasal riba-riba ni semua, you boleh pakai standard account macam biasa. Okay, alright. So next, charge apa yang ada? Kalau korang ambil Islamic account, dia akan charge korang admin fee. Okay, macam biasa, of course, takkanlah dia orang habis tu cost ni siapa nak tanggung. Okay, cuma beza admin fee dengan swap ni dia akan charge korang percentage based on open position korang. You buka position 10 unit, charge dia lain. You buka position dia 1 lot, charge dia lain. You buka position dia 10 lot, charge dia lain. Okay, tapi admin fee kebanyakan brokernya dia akan charge korang satu fixed cost untuk dia handle jual beli korang punya position. Okay, so next charges adalah admin fee.
Okey, admin fee ni untuk setiap broker cara dia charge adalah berbeza. Okey, cara dia charge adalah berbeza. Okey, ada yang charge setiap hari. Okey, ada yang charge setiap 4 hari. Okey, ada juga yang charge korang setiap 7 hari. Okey, maksudnya apa? Let's say contoh kalau setiap hari. Okey, so bila setiap hari ni maksudnya apa? Bila katakanlah bila broker tutup pada pukul 6 pagi kan, korang masih ada hold korang punya position. Okey, jadi dia akan charge korang admin fee. Okey, untuk dia open and close balik korang punya position. Okey, contoh kalau setiap 7 hari. Okey, let's say contoh korang beli pada 1 hari bulan 1 2020. Okey, you tak close position you sampai 1 hari bulan 10 bulan 1 tahun 2020. Okey, jadi dekat sini dekat 7 hari bulan 1, okey, dekat sini dia akan charge korang admin fee. Okey, sini sampai sini dia tak charge. Okey, yang ni dia tak charge. Alright, so yang ni semua ni nanti you boleh cari dekat dalam website broker. Okey, you pergi dekat broker you tengah pakai sekarang, you pergi kat website dia, you ataupun you Google je. Okay, you Google contoh you pakai OctaFX kan. Okay, OctaFX. Okay, you search OctaFX admin fee. Okay, admin fee. Ataupun you search OctaFX Islamic account. Okay, nanti dia akan bagi tahu dekat korang apa charges yang ada bila korang buka Islamic account. Okay, so jelas tak dia punya charges? Okay, so ingat tadi kita ada broker. Okay, kita ada 4 main charges, which is satunya dia akan ada charge commission, kedua dia akan charge spread, lepas tu ada swap, lepas tu ada admin fee. So ni adalah charge utama bila korang involve dalam broker. Okay, broker-broker sama, let's say contoh kalau you buka broker kat Malaysia kan, you buka Maybank ke, you ada buka CIMB ke, every time korang klik beli saham bursa tu dia akan ada charge commission. Okay, itu standard charges broker lah. Kalau korang main saham, selalunya untuk saham, stocks kan, bukan option, bukan CFD, bukan forex, bukan minyak ataupun oil, gold ke apa ke. Okay, commission adalah dia punya standard charge. Okay, dia tak ada nak charge spread lah, tak ada nak charge swap lah. Okay, kalau korang hanya trade saham, okay, stock ataupun shares, tak kira lah panggil apa sekalipun, okay, dia hanya akan charge korang commission. Setiap kali korang beli dan setiap kali korang jual balik, dia akan charge commission. Okay, tapi bila korang dah masuk instrumen-instrumen macam option, instrumen-instrumen macam index, CFD lah, okay, stock index lah, okay, dia dah mula ada charges lain, which is korang kena tahulah apa benda yang dia charge. Okay, so ingat charges setiap broker adalah berbeza. Alright, so nanti untuk next episode aku akan demokan macam mana korang nak register broker. Okay, so you dah tahu broker apa yang kita orang pakai kan? So ni adalah broker yang kita orang pakai. Boom. Haha, tu dia. Okay, so ni broker yang kita orang pakai. Alright, so aku akan guide dekat salah satu broker ni lah. Okay, so kalau korang nak aku go through broker lain, okay, you beritahu kat I. Kalau you nak tahu mana-mana cost, kat mana broker ni letak cost ni. Sebab kadang-kadang broker ni dia tak macam, bukan transparent, tapi dia punya charges tu kejap dia selit sini, kejap dia selit sini, kejap selit sini. Jadi you nak cari tu, you kena pandai sikit godek chart tu. Okay, so kalau you nak I review mana-mana broker, beritahu dekat I, komen kat bawah, nanti akan review broker korang. Alright, dia punya charges and everything. Okay, so tu je untuk episod kali ni. Thank you so much untuk siapa yang join. By the way, untuk siapa nak tengok episod-episod yang last, aku akan letak playlist dekat hujung video ni. Nanti kita akan jumpa dalam next video. Aku akan introkan macam mana you nak register broker. Okay, so terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.